Pelaburan autonomi ialah pelaburan yang tidak dipengaruhi oleh tingkat pendapatan. Pelaburan ini tidak berubah walaupun tingkat pendapatan berubah. Tingkat pelaburan adalah tetap pada sebarang tingkat pendapatan. Oleh itu, fungsi pelaburan berbentuk anjal sempurna. Pelaburan autonomi hanya dipengaruhi oleh faktor-faktor selain daripada tingkat pendapatan, misalnya kadar bunga, pertumbuhan penduduk, kemajuan teknologi, dan lain-lain. Contoh pelaburan autonomi ialah pelaburan kerajaan seperti pembinaan bangunan sekolah, jalan raya, dan hospital yang tidak mengutamakan keuntungan persendirian tetapi lebih mementingkan kebajikan sosial. Pelaburan terarus ialah pelaburan yang dipengaruhi oleh perubahan dalam pendapatan. Perubahan dalam pendapatan akan membawa perubahan dalam permintaan agregat. Oleh sebab permintaan terhadap barang bertambah, maka keluaran harus ditambahkan. Dalam usaha untuk menambahkan keluaran, pelaburan harus dibuat. Dengan itu, jelaslah bahwa pertambahan dalam jumlah pelaburan dipengaruhi oleh tingkat pendapatan. Faktor yang mempengaruhi pelaburan. Faktor yang pertama ialah kecakapan modal sud. Pelaburan yang akan dilakukan dipengaruhi oleh keuntungan yang dijangka akan diperoleh pada masa hadapan. Oleh itu, jumlah pelaburan yang dilakukan sering berubah-ubah bersesuaian dengan ketidaktentuan pulangan yang dijangkakan. Hasil yang dijangkakan daripada suatu unit tambahan modal dikenali sebagai kecakapan modal sud. Jika pulangan jangkaan adalah lebih tinggi, maka banyaklah pelaburan yang akan dibuat dan sebaliknya. Faktor yang kedua adalah kadar bunga. Menurut teori klasik, kadar bunga ialah kos kepada peminjam. Para peminjam akan membuat pinjaman untuk tujuan pelaburan. Jika kadar bunga rendah, maka kos meminjam adalah murah. Oleh itu, banyak pinjaman akan dibuat dan jumlah pelaburan akan meningkat. Sebaliknya, jika kadar bunga tinggi, kos pinjaman akan meningkat. Ini akan mengurangkan jumlah pinjaman dan seterusnya akan mengurangkan jumlah pelaburan. Namun begitu, sebelum keputusan pelaburan dibuat, haruslah dibandingkan kadar bunga dengan kecakapan modal sud terlebih dahulu. Jika kecakapan modal sud lebih besar daripada kadar bunga, maka pelaburan dapat ditambahkan. Sebaliknya, jika kadar bunga melebihi kecakapan pelaburan sud, maka pelaburan harus dikurangkan. Faktor yang ketiga adalah kos modal. Kos modal ialah kos membeli mesin dan alat-alat jentera, bukannya kos meminjam atau kadar bunga. Tujuan pelabur membuat pelaburan adalah untuk mendapatkan keuntungan yang maksimum, yaitu dengan membandingkan kos modal dengan jumlah hasil pulangannya. Jika jumlah hasil pulangan melebihi jumlah kos, maka pelabur akan memperoleh keuntungan. Hal ini akan menggalakkan mereka untuk membuat pelaburan tambahan. Sebaliknya, jika jumlah hasil yang diperoleh kurang daripada jumlah kos, maka pelabur akan mengurangkan pelaburan mereka untuk mengelakkan kerugian. Faktor yang keempat adalah perubahan teknologi. Usahawan sentiasa berusaha untuk mengurangkan kos pengeluarannya. Oleh itu, mereka sentiasa menggunakan teknologi baru karena dengan cara ini kos purata pengeluaran mereka akan berkurangan. Bagi tujuan ini, mereka akan melakukan pelaburan yang lebih banyak untuk membeli alat-alat baru. Malahan, banyak firma sanggup mengeluarkan modal yang lebih besar untuk mendapatkan teknologi yang dapat menghasilkan keluaran baru. Oleh yang demikian, apabila terdapat usaha untuk meningkatkan paras teknologi yang digunakan, maka semakin besar pula kemungkinan pelaburan akan meningkat.
Faktor yang kelima adalah dasar kerajaan. Pelaburan yang dilakukan juga dipengaruhi oleh dasar kerajaan. Kerajaan dapat memberi pelbagai galakan supaya pelabur menambahkan pelaburan mereka. Misalnya, kerajaan dapat memberi taraf perintis, pengecualian cukai, dan menyediakan zon perdagangan bebas untuk menarik minat pelabur, sama ada dari dalam negeri atau dari luar negara. Faktor yang keenam ialah pendapatan negara. Pelaburan terbahagi kepada dua, yaitu pelaburan autonomi dan pelaburan teraru. Pelaburan autonomi ialah pelaburan yang tidak dipengaruhi oleh tingkat pendapatan, tetapi pelaburan teraru dipengaruhi oleh tingkat pendapatan. Semakin tinggi pendapatan, maka semakin banyak pula pelaburan yang akan dilakukan. Faktor yang ketujuh ialah jangkaan ekonomi pada masa hadapan. Jangkaan usahawan tentang masa hadapan ekonomi negara akan mempengaruhi kecekapan modal sud. Jika usahawan meramalkan bahwa keadaan ekonomi masa depan akan berkembang, maka kecekapan modal sud akan bergerak ke kanan. Sebaliknya, jika mereka berkeyakinan bahwa ekonomi negara akan mengalami kemerosotan, maka kecekapan modal sud akan beralih ke kiri. Faktor yang terakhir ialah keuntungan semasa. Tingkat pelaburan firma juga dipengaruhi oleh keuntungan semasa yang diperolehnya. Hal ini karena keuntungan firma merupakan satu sumber penting untuk mendapatkan uang modal bagi membiayai suatu proyek pelaburan. Oleh itu, lebih banyak keuntungan yang diperoleh sesebuah firma, maka semakin banyaklah proyek pelaburan yang dapat dilaksanakan dan sebaliknya.